Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan pula subtopik 5.2, 3 keadaan jirim. Jadi kita tengok dahulu standard pembelajaran 5.2.1, di mana untuk standard pembelajaran ini, murid mestilah boleh mengiklat bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah. Dan contoh di sini kita ada dua jenis zarah-zarah, ada yang berbentuk sfera berwarna biru dan ada yang berbentuk sfera berwarna merah. Jadi ini merupakan jirim yang ada dalam sesuatu benda. Okey, kita tengok pula teori kinetik jirim. Dalam teori ini mengatakan yang pertamanya, jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil, diskrit dan sentiasa bergerak. Gerakan ini kena ingatlah disebabkan oleh tenaga kinetik yang dimiliki oleh jirim zarah-zarah ini. Okey, sekarang kita tengok pula standard pembelajaran 5.2.2, di mana untuk ini murid boleh membandingkan dan membezakan tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan zarah dan juga pergerakan zarah-zarah. Okey. Sebagai contoh ditunjukkan di sini kita ada jirim dalam bentuk gel, kita ada jirim dalam bentuk cair dan kita ada jirim dalam bentuk uap ataupun gas. Okey, tiga keadaan jirim. Yang pertama kita ada jirim dalam keadaan vertikal. Contoh diberikan di sini kita ada kerusi, meja, apple dan juga buku. Ini semua dalam keadaan vertikal. Dan ditunjukkan di sini kalau dapat kita lihat untuk vertikal zarah-zarahnya rapat-rapat di antara satu sama lain, kemudian ianya bergetar pada tempatnya. Secara konsepnya vertikal adalah keadaan jirim yang mempunyai tenaga kinetik yang paling rendah sekali. Kemudian kita ada cair. Cair kalau kamu lihat di sini, zarah-zarahnya bergerak lebih bebas berbanding dengan vertikal dan ada ruang di antara zarah-zarah cair ini berbanding dengan zarah-zarah vertikal. Dan dia juga bergerak dengan lebih bebas, lebih laju lah. Ini disebabkan cair sebenarnya mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi daripada vertikal. Contoh untuk cair kita ada minyak dan juga air. Kemudian kita ada gas. Dapat dilihat di sini, zarah-zarah gas bergerak dengan lebih laju secara rawak dan juga ruang di antara zarah-zarah sangat besar. Maka bila dia bergerak lebih laju berbanding yang lain, maka gas mempunyai tenaga kinetik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan cair dan juga dibandingkan dengan vertikal. Okey, dan contoh untuk gas kita ada nitrogen oksida, kita ada karbon dioksida, oksigen pun merupakan gas. Sekarang kita tengok vertikal, sifat dia. Yang pertama dari segi susunan zarah, zarah tersusun sangat rapat dan seragam dengan sedikit sahaja ruang kosong antara zarah-zarah. Ini contoh dia. Dia tersusun dengan seragam. Dia punya ruang antara zarah sangat kecil. Itulah keadaan zarah untuk vertikal. Okey, pergerakan zarah bergetar pada kedudukan yang tetap, hanya bergetar sahaja. Kemudian bentuknya tetap. Zarah-zarah ini kalau terdiri pada satu unsur, maka dia mempunyai satu jenis zarah sahaja. Jadi bentuknya pun tetap. Sebab itu kita boleh tengok bahan-bahan pembejal ini tidak berubah bentuk. Buku tak berubah bentuk daripada awal tahun sampai akhir tahun. Contohnya apa lagi? Bangunan sekolah adalah pembejal. Dia tak berubah bentuk. Okey, dari segi isi padu,
Ianya mempunyai isi padu tetap kerana bentuknya tak berubah. Dari segi ketempatan, mempunyai ketempatan yang tinggi. Ketempatan sebenarnya merujuk kepada kuantiti jirim yang ada dalam satu isi padu. Itu yang dimaksudkan dengan ketempatan. Kemampatan, kebolehan untuk kita mampatkan, maksudnya kita rapatkan zarahnya. Jadi oleh kerana dia dah memangnya rapat, maka untuk pembejal tidak boleh dimampatkan. Kesunya untuk cecair dan sifat dia, yang pertama dari segi susunan zarah dapat dilihat di sini. Tidak tersusun rapat dan kurang rapat antara zarah. Ada ruang-ruang yang lebih jelas di sini berbanding dengan keadaan pembejal. Okey, pergerakan zarah dapat lihat di sini. Zarahnya bergerak bebas dan menggelongsor antara satu sama lain. Dia boleh bergerak di celah-celah yang lain, termasuk celah yang lain dan seterusnya lah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menggelongsor antara satu sama lain. Okey, bentuknya mengikut bentuk bekas. Contohnya air. Air lah cecair. Kita ambil air, letak dalam gelas, maka dia ikut bentuk gelas. Kita ambil air, kita letak dalam tempayan, maka dia ikut bentuk tempayan. Kita ambil air, isikan dalam belon, maka dia ikut bentuk belon tersebut. Isi padunya adalah tetap, sebabnya dia bergantung lah, dia ikut bentuk bekas yang kita isikan ni, maka kita boleh cari isi padunya. Okey, isi padunya adalah tetap. Ketempatannya adalah sederhana. Saya dah beritahu tadi, ketempatan ini sebenarnya adalah kuantiti jirim dalam sesuatu isi padu. Kemudian dari segi kebolehmampatan, dia boleh dimampatkan tapi kuranglah, sebabnya walaupun dia ada ruang antaranya, tapi ruang antara zarah ini tidaklah besar, maka dia hanya boleh dimampatkan sedikit sahaja. Sebenarnya untuk gas, jadi kalau lihat pada gambar rajah model ini, kita dapat lihatlah banyak ruang-ruang di antara gas dan gas ini. Susunan dia tidak tersusun dan berjauhan antara satu sama lain. Okey, pergerakan zarah dapat dilihat di sini, bergerak bebas dan secara rawak. Bentuknya mengikut bentuk bekas. Contohnya gas yang kamu gunakan untuk memasak di rumah. Jadi bentuknya mengikut bekas tangki tersebut, tong tersebut. Isi padunya juga tidak mempunyai isi padu yang tetap, sebabnya zarah-zarahnya terlampau bebas bergerak. Ketumpatan adalah tetap. Kalau kita boleh cari dia punya disk, bagikan dengan isi padunya, maka kita akan dapat ketempatan yang tepatlah. Tetap. Dari segi kemampatan, oleh kerana banyak ruang antara zarah-zarah, maka ianya boleh dimampatkan. Sekarang kita tengok perbandingan susunan dan pergerakan zarah. Ada pembejal, cecair dan juga gas. Okay. Jadi pembejal, zarah-zarah tersusun rapat dan seragam dengan sedikit ruang kosong antara zarah-zarah. Manakala untuk cecair, zarah-zarah tidak tersusun dan kurang rapat antara zarah-zarah. Dan sebenarnya untuk gas pula, zarah-zarah tidak tersusun dan berjauhan antara satu sama lain. Okey, yang kedua, untuk pembejal, zarah-zarah bergetar pada kedudukan yang tetap kerana zarahnya terlampau rapat di antara satu sama lain. Manakala untuk cecair pula, zarah-zarah bergerak bebas, dan menggelongsor antara satu sama lain. Ini bebas kerana dia jauh, ada ruang di antara zarah, dan menggelongsor pun disebabkan oleh terdapatnya ruang yang lebih besarlah antara cecair berbanding dengan pembejal. Manakala untuk gas pula, zarahnya bergerak bebas dan juga rawak. Okey, sebenarnya kita tengok pula standard pembelajaran 5.2.3, di mana untuk standard ini murid mesti dah boleh menggunakan perhubungan ruang
dan juga masa bagi membezakan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Jadi contoh di sini kita titiskan satu larutan berwarna biru. Kita dapat lihatlah apa yang berlaku. Okay. Ini yang pertama. Ini hanya kawasan yang biru. Kemudian warna biru ini semakin merebak. Dan merebak sampai ke sebawah ni warna biru. Jadi ini menunjukkan proses resapan yang berlaku dalam cahaya ini oleh bahan yang berwarna biru ini. Okey, sekarang kita tengok pula lebih lanjut mengenai resapan. Jadi resapan merujuk kepada pergerakan rawak zarah-zarah jirim dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Jadi itu pergerakan dia. Jirim bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, sehingga kedua-dua kawasan mencapai kepekatan yang sama. Selagi mana tidak mencapai ini, maka akan terus berlaku proses resapan. Contohnya di sini. Jadi kita titiskan zarah berwarna merah dalam cecair berwarna biru. Dan dapati akhirnya seluruh ruang, seluruh kawasan yang berwarna biru ini telah pun mempunyai kepekatan warna merah yang sama. Ini sebelum resapan, ini merah. Dan merah ini akan bergerak di celah-celah zarah berwarna kuning ini, dan akhirnya pada setiap kawasan ini ada zarah berwarna merah. Okey, sebenarnya kita tengok pula resapan yang berlaku dalam pepejal. Jadi untuk wakil pepejal kita gunakan gel dan kita letakkan hablocuprum 2 sulfat biru. Jadi kadar resapan dalam pepejal adalah paling perlahan berbanding dengan cecair dan juga gas. Kerana apa? Kerana ruang antara zarah dalam pepejal adalah sangat kecil. Jadi zarah-zarah kuprum 2 sulfat ini akan meresap ke seluruh sel, ke seluruh gel dengan perlahan. Kerana ruang antara zarah-zarah dalam pepejal sangat rapat di antara satu sama lain, jadi dia mengambil masa lah untuk berlakunya resapan tersebut. Okey, resapan yang berlaku dalam cecair, kadar resapan dalam cecair lebih cepat berbanding dengan pepejal kerana ruang antara zarah dalam cecair adalah lebih besar. Jadi zarah meresap ke seluruh air dengan kadar resapan yang lebih cepat. Jadi ini yang berlaku. Okey, sebenarnya kita tengok resapan yang berlaku di cair lagi. Kita masukkan gula dan kita biarkan untuk seketika, maka berlaku resapan. Gula ini akan melarut dan akan meresap di celah-celah zarah-zarah air ini. Okey, untuk gas pula, resapan dalam gas, kita ditunjukkan di sini, ini gas bromin, dimasukkan di bahagian bawah, dan dalam tempoh yang sekejap saja seluruh balang gas ini akan berwarna perang. Jadi kadar resapan dalam gas paling cepat berbanding dengan pepejal dan cecair kerana ruang antara zarah dalam gas adalah sangat besar. Jadi zarah bromin akan meresap ke seluruh balang gas dengan kadar resapan yang paling tinggi. Okey, jadi di sini kita tengoklah, kita bandingkan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Yang paling rendah sekali kadar resapan adalah dalam pepejal. Kemudian dalam cecair lebih tinggi berbanding dengan pepejal, dan yang paling tinggi sekali adalah gas. Jadi di sini tunjukkanlah pada kalkulator pasti Y kelajuan resapan. Jadi paling laju, yang paling cepat gas, yang sederhana cecair, yang paling lambat adalah pepejal. Sebenarnya kita tengok pula standard pembelajaran 5.2.4. Dalam standard ini, murid mestilah boleh memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah-zarah akibat daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Saya tunjukkan di sini. Di antara pepejal,
dengan cecair. Untuk berubahnya, ianya mesti melalui satu takat dinamakan sebagai takat beku. Dan untuk pepejal bertukar menjadi gas di sini, maka dia perlu melalui satu takat dinamakan sebagai takat didih. Okey, sekarang kita tengok perubahan keadaan jirim gas. Yang ini air. Air ini sebenarnya ini adalah model kimianya. Air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Yang merah tu oksigen, yang putih itu adalah hidrogen. Itu juga di sini gas boleh melalui satu proses dinamakan sebagai kondensasi. Mana bila ianya melalui proses ini, gas akan membebaskan haba. Jadi dia akan kehilangan haba. Jadi tenaga kinetiknya akan berkurang dan ianya akan bertukar menjadi cecair. Dan bila cecair, kita bekalkan haba pula jadi cecair menyerap haba, maka berlaku pula proses dinamakan sebagai penyejakan. Di mana zarah-zarah cecair tadi bila mendapat tenaga haba, maka dia akan tukarkan menjadi tenaga kinetik, maka zarahnya bergerak lebih jauh antara satu sama lain dan dia akan bertukar kepada bentuk gas. Jadi ini adalah proses penyejakan dan juga boleh jadi proses pendidihan. Manakala untuk pepejal, pada di sini kita ada pepejal. Kita dah bincangkan tadi zarahnya rapat-rapat antara satu sama lain dan mempunyai tenaga kinetik yang rendah. Jadi cecair, jika kita bebaskan haba daripadanya, zarah-zarahnya akan kehilangan haba, kemudian kehilangan tenaga kinetik dan dia bergerak rapat-rapat antara satu sama lain, maka berlaku proses pertukaran keadaan jirim daripada cecair kepada pepejal melalui proses dinamakan sebagai pembekuan. Manakala bila pepejal ini kita bekalkan pula tenaga haba kepadanya, maka zarah-zarahnya akan menyerap haba. Bila zarahnya menyerap haba, maka zarahnya akan bergerak dengan lebih laju antara satu sama lain, maka jarak antara zarah menjadi besar, maka berlakulah pula proses dinamakan sebagai peleburan, di mana pepejal akan bertukar menjadi cair. Okey, seterusnya kita tengok boleh hubungan antara pepejal dengan gas. Di mana pepejal ini kalau kita bekalkan haba yang cukup tinggi, maka zarah-zarahnya akan bergerak lebih laju, memutuskan ikatan antara zarah-zarah dan akhirnya bebas bergerak. Maka dia akan bertukar daripada pepejal menjadi gas melalui proses dinamakan sebagai pemejal wapan. Pemejal wapan datang daripada dua patah perkataan, pemejal untuk pepejal, wapan untuk wap. Dan juga kalau kita keluarkan tenaga haba daripada gas ini, maksudnya habanya akan dibebaskan, maka zarah-zarahnya akan bergerak semakin perlahan dan jaraknya rapat di antara satu sama lain. Maka dia akan bertukar daripada gas, bertukar semula menjadi pepejal. Juga dikenali sebagai pemejal wapan. Okey, kembali kita tengok pula peleburan. Peleburan ini adalah satu takat di mana pepejal akan mula bertukar menjadi cecair. Di sini pepejal, zarah-zarah rapat antara satu sama lain, kita bekalkan tenaga, maka zarah mempunyai tenaga yang lebih dan bertukar menjadi tenaga kinetik dan akhirnya menyebabkan keadaan jirim bertukar daripada pepejal kepada cecair. Dan untuk peleburan, ianya melibatkan proses proses pepejal bertukar menjadi cair. Jadi untuk penerangannya di sini, yang pertamanya akan berlaku peningkatan pada suhu bila
sejak dipanaskan, tenaga haba akan diserap. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan tenaga kinetiknya akan bertambah. Zarah-zarah bergetar dengan lebih kuat pada takat lebur. Zarah-zarah akan bergerak bebas, maka pepejal melebur menjadi cecair. Okay, untuk pendidihan dan penyujakan, juga di sini cecair, kita bekalkan tenaga haba, maka zarah-zarahnya mendapat tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kinetik, zarahnya akan bergerak lebih laju, jauh di antara satu sama lain, dan bergerak bebas dan rawak, maka dia menghasilkan satu keadaan jirim dinamakan sebagai gas. Ini contohlah yang berlaku, proses pendidihan ataupun proses pengujakan. Jadi ada air dalam carek ini, kita panaskan dia, kita bekalkan tenaga haba sehingga satu saat air tersebut bertukar menjadi wap air. Ini wap air. Wap air adalah dalam bentuk gas. Apa yang berlaku dalam proses pendidihan penyetan? Yang pertama, apabila cecair dipanaskan, tenaga haba akan diserap. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan tenaga kinetik akan bertambah. Zarah-zarah bergerak pantas dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. Pada takat didih, zarah-zarah memperoleh tenaga yang mencukupi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Zarah-zarah terpisah jauh antara satu sama lain dan pepejal melebur menjadi cecair. Itu yang berlaku. Untuk kondensasi pun juga di sini. Kondensasi bermula daripada keadaan gas, kemudian kita hilangkan tenaga ni, kita keluarkan tenaga daripada gas, maka zarah-zarahnya akan kekurangan tenaga kinetik, zarah-zarahnya semakin rapat antara satu sama lain dan akhirnya bertukar menjadi cecair. Contohnya ini zarah-zarah gas bebas bergerak jauh atau serta sehinggalah dia bertukar menjadi zarah cecair lebih rapat antara satu sama lain. Ini contoh proses kondensasi. Uap-uap air dalam udara bila berada pada waktu malam atau waktu yang sejuk, maka ianya bertukar semula menjadi cecair. Seperti inilah cecair yang contohnya cecair air embun ataupun air yang berada pada daun pada waktu pagi, pada waktu subuh, hasil daripada kondensasi pada waktu malamnya. Apa yang berlaku semasa proses kondensasi? Yang pertama, apabila gas disejukkan, tenaga haba akan dibebaskan, zarah-zarah kehilangan tenaga dan tenaga kinetik akan semakin berkurang. Yang ketiga, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan menghampiri antara satu sama lain. Yang keempat, pada suhu di bawah takat didih, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan. Dan akhirnya kelima, gas terkondensasi menjadi cecair. Untuk proses pembekuan pula, itu sini bermula daripada cecair, kita keluarkan tenaga haba daripada cecair, kita sejukkan dia, maka dia punya bertukar menjadi pepejal. Dan jirim dia agak jauh, masih jauh, ini rapat-rapat antara satu sama lain. Dan ini yang berlaku, mungkin di negara sejuk, pada waktu malam sejuk sangat, air akhirnya bertukar menjadi pepejal. Okey. Untuk pembekuan, suhu menurun apabila cecair disejukkan, tenaga haba akan dibebaskan, zarah-zarah kehilangan tenaga dan kesannya tenaga kinetik juga akan berkurang. Yang ketiga, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan menghampiri antara satu sama lain. Yang keempat, pada takat beku, zarah-zarah bergetar pada kedudukan yang tetap. Yang kelima, cecair membeku menjadi pepejal. Sekarang kita tengok pula standard pembelajaran 5.2.5, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh merumuskan terdapat takat suhu yang tidak berubah semasa peleburan atau pembekuan dan juga pendidihan. Kita tengok kenapa ada takat suhu yang tidak berubah. Jadi ini menunjukkan hubungan proses-proses yang terlibat antara tiga keadaan jirim. Kita ada pepejal sini, kita ada cecair, kita ada gas.
Jadi bila pepejal bertukar menjadi cecair, kita namakan sebagai peleburan. Bila cecair bertukar menjadi gas, menjadi pepejal semula, kita namakan sebagai proses pembekuan. Bila cecair bertukar menjadi gas, ianya berlaku melalui proses pendidihan. Dan bila gas bertukar menjadi cecair, ianya merupakan proses kondensasi. Okey, dan nyatakan di sini suhu kekal semasa peleburan, pembekuan dan pendidihan. Jadi kita tengok sini kita ada graf aksi Y mewakili suhu di 0 darjah Celsius. Suhu tak seperti kosong, maksudnya suhu akan menaik di sini. Semakin bergerak daripada bawah ke atas, maksudnya suhu semakin meningkat. Kemudian pada paksi X kita ada masa dalam unit minit. Tengok ini menunjukkan bahawa apabila masa bertambah, masa pergi ke sini, apa yang berlaku ialah di sini suhu semakin meningkat. Ini ada satu permulaan suhunya, tahu apa tak diberikan, dan apabila masa bertambah, suhunya juga akan bertambah di sini. Okey, kemudian suhunya mendatar, maksudnya suhunya tidak berubah di sini. Walaupun bermula daripada sini sehingga ke sini, masa semakin bertambah. Maksudnya masa semakin bertambah, tapi suhunya malar, suhunya tidak berubah. Dan juga di sini nilainya adalah kosong. Jadi kosong kita tahu, kosong ini merupakan takat beku ataupun takat lebur. Takat beku atau takat lebur. Di sini adalah ais. Maksudnya pada ketika ini, pada ketika masa bertambah, suhu meningkat, jirim dalam keadaan pepejal. Ini adalah keadaan pepejal di sini. Sebab kita tulis sebagai ais. Manakala pada bahagian suhu yang malar tidak bertambah, tidak berkurang, dia tetap saja di sini, seragam saja, adalah keadaan jirim di mana ianya merupakan campuran ais dan juga air. Pada ketika ini sebenarnya zarah-zarah yang ada dalam ais menyerap tenaga haba. Dan sebab itu kita lihat tenaga habanya tidak berubah, suhunya tidak berubah di sini. Suhu tidak berubah pada bahagian ini. Kerana pada ketika ini zarah-zarah menyerap tenaga yang ada untuk bertukar, untuk membebaskan zarah-zarah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Jadi pada ketika suhu tidak berubah ini, berlaku campuran antara ais dan juga air. Dan apabila semua zarah telah bertukar menjadi air, jadi merupakan takat beku, mana mula berlaku perubahan daripada pepejal kepada cecair. Okey. Di sini di hujung ini masih lagi 0 darjah Celsius, dipanggil sebagai takat lebur. Jadi apabila semua dah bertukar menjadi air, barulah kalau kita lihat di sini berlaku peningkatan semula suhu apabila masa bertambah. Masa bertambah di sini, masa bertambah, suhu juga bertambah atau suhu meningkat. Jadi pada ketika ini yang berwarna hijau ini semuanya masih lagi dalam keadaan air, cair. Daripada mula takat lebur sampailah pada satu suhu yang akan kita tengok nanti. Ini adalah dalam keadaan air, cair. Okey, sekali lagi graf ini mendatar. Maksudnya suhu tidak berubah, suhu malar. Apa yang berlaku? Di sini zarah-zarah air sedang menyerap tenaga haba untuk bertukar menjadi gas. Maka permulaannya di sini adalah di mana satu takat di mana cecair mula bertukar menjadi gas, dinamakan sebagai takat didih. Jadi pada ketika
mendatar ini, malar ini adalah keadaan di mana jirim bercampur antara air dan juga wap. Dan ini akan berterusan sehinggalah semua air bertukar menjadi wap pada suhu 100 darjah Celsius. Dan bila semua telah bertukar menjadi wap, bila kita panaskan, barulah bermula semula peningkatan kepada suhu di sini. Jadi ini dalam keadaan semuanya adalah dalam keadaan wap, air ataupun gas. Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku pada suhu bila kita bekalkan kepada zarah-zarah yang ada dalam jirim. Jadi ingat, ianya bermula daripada pekejal, kemudian bila sampai takat beku, pekejal akan mula berubah menjadi cecair. Bila semua dah bertukar menjadi cecair, bila sampai pada takat dinamakan sebagai takat lebur, maka hanya tinggal air sahaja. Kita panaskan, suhu akan meningkat semula. Bila sampai satu tingkat di mana suhu mendatar semula, pada permulaannya itu dinamakan sebagai takat didih, di mana ia merupakan takat di mana cecair mula bertukar menjadi gas ataupun wap. Sehinggalah pada satu ketika dia akan meningkat semula, maka itu dia dalam keadaan wap ataupun dalam keadaan gas. Jadi penerangan di sini yang pertama, suhu bahan kekal apabila mencapai takat lebur, takat didih dan juga takat beku. Tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Dan yang ketiga, maka suhu adalah kekal tidak berubah pada ketika itu sehinggalah semua daya tarikan dapat diatasi, barulah suhu akan meningkat semula. Sini kita tengok standard pembelajaran 5.2.6 di mana murid mestilah boleh merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizikal. Ini perubahan fizikal, pekejal menjadi cecair, kemudian cecair menjadi gas. Ini perubahan fizikal, di mana kita nak nyatakan bahawa jisimnya tidak akan berubah. Okey, jadi yang pertama, semasa perubahan fizikal jirim, perubahan pergerakan dan susunan zarah yang berlaku. Kuantiti zarah dalam jirim tidak berubah. Jadi oleh kerana kuantiti zarah dalam jirim tidak berubah, maka jisim jirim kekal tidak berubah. Jisim ditakrifkan sebagai kuantiti jirim di dalam sesuatu bahan. Jika jirim tidak berubah, maka jisim juga tidak berubah. Okey, seterusnya standard pembelajaran 5.2.7. Murid boleh menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Kita tengok contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Yang pertama, bila kita didihkan air, di mana sebenarnya bila kita bekalkan tenaga haba kepada cecair ini akan mendapat zarah-zarah yang mendapat lebih banyak tenaga haba, ditukarkan menjadi tenaga kinetik sehinggalah zarahnya jauh antara satu sama lain dan berubah menjadi gas ataupun wap. Kemudian apa dia di sini? Mengeringkan pakaian, di mana cecair juga bertukar menjadi gas. Apa yang berlaku di sini adalah proses penyejatan, di mana bila air yang ada pada pakaian kita mendapat tenaga cahaya dan ditukarkan menjadi tenaga haba, cahaya matahari itu, maka cecair yang ada pada pakaian kita dia akan berubah menjadi wap. Tapi kena ingat, sejatan ini berlaku pada permukaan sesuatu benda di mana cecair bertukar menjadi gas pada mana-mana suhu sekalipun. Dia berbeza dengan pendidihan di sini. Pendidihan mestilah mencapai suhu 100 darjah Celsius. Sejatan tak perlu mencapai suhu 100 darjah Celsius. Okey, kemudian pembentukan embun. Pada embun ini berlaku proses kondensasi di mana gas akan bertukar menjadi
cecair. Gas datang daripada mana? Datang dalam wap air. Dan bila wap air tadi kehilangan tenaga habanya, pada waktu malam yang sejuk, berlakulah proses kondensasi menyebabkannya bertukar menjadi cecair. Ais melebur, sebenarnya pemecah bertukar menjadi cecair. Bila kita keluarkan dari ais dari bekasnya sejuk, maka dia akan menerima tenaga haba daripada persekitaran. Bila kamu makan dapat tenaga haba daripada lidah kamu, mulut kamu, maka berlaku proses peleburan di mana pepedal aiskrim bertukar menjadi cecair. Biasanya aiskrim menjawab menjadi asap aiskrim ini merupakan gas karbon dioksida dalam keadaan pepedal. Dan bila kita letakkan protonnya di atas kertas, masa buat persembahan, maka ais tadi yang berasal daripada gas karbon dioksida akan menerima tenaga haba daripada sekeliling, dan darahnya bergerak jauh antara satu sama lain dengan lebih laju dan ia bertukar menjadi gas. Maka ini sebenarnya adalah proses pemedal wapan, sebabnya dia tidak melibatkan keadaan jirim cecair, terus bertukar daripada pemedal menjadi gas. Itu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.